Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim Adam bin Khairuddin daripada Ketua Kumpulan nombor 4. Kami akan membincangkan tentang pengaruh agama dalam peradaban. Pada mulanya sekali, saya akan menceritakan tentang jenis-jenis agama yang mengubah corak pemerintahan di tanah Melayu. Pertama sekali, tanah Melayu, sebelum kedatangan tanah Melayu, kerajaan Melayu seperti Kedah Tua, Citu, Empire Sriwijaya, Kerajaan Genggar Tua, Kerajaan Genggang Negara, Kerajaan Temasek, Kerajaan juga Kerajaan Beruas dan Kerajaan Santubong. Kerajaan-kerajaan ini mengamalkan kepercayaan animisme yang mempercayai setiap objek dan alam semula jadi mempunyai roh dan semangat yang tersendiri. Mereka juga mempercayai apabila mereka mati, mereka akan menjadi semangat yang akan bercampur dengan roh-roh dan semangat di dalam alam semula jadi ini. Mereka juga mempercayai mana dan kuasa sakti. Selepas kerajaan agama animisme, kepercayaan animisme, mereka telah didatangi oleh agama atau kepercayaan Hindu-Buddha. Ajaran agama Hindu-Buddha mempunyai sampai ke tanah Melayu mempunyai 3 teori cara mereka sampai, iaitu pada teori kedatangan tentera, kesatria, kedatangan pendeta Brahmin dan kedatangan Visha. Kedatangan kesatria ini dikatakan sebagai kedatangan daripada penalukan. Kedatangan Brahmin, pendeta, selalunya akan disambut baik oleh golongan orang yang tertinggi kerana akan menguatkan kedudukan mereka. Dan juga kedatangan pedagang yang datang mengawini gadis tempatan dan menyebarkan lagi kepada masyarakat Melayu di masyarakat Melayu. Sebenarnya corak pemerintahan selepas kedatangan orang agama Hindu-Buddha ni, kita tak boleh katakan sebagai monarki asli sebab ada berlakunya pencampuran dengan sistem teokrasi di mana orang agama, golongan yang berpengaruh agama atau ketua agama mempunyai pangkat tertinggi dalam sistem pemerintahan. Ini kerana apabila golongan raja pemerintah akan dipandang sebagai wakil atau wakil dewa. Ini menyebabkan ramainya orang takut akan raja kerana dikhawatiri mempunyai kuasa mutlak atau kuasa sakti. Seterusnya, selepas kedatangan agama Hindu-Buddha, datang Islam.
ada yang teori mengatakan kedatangan Islam hanya keluar pada kerajaan Melayu Melaka sahaja. Tetapi ada teori yang mengatakan bahawa raja daripada kerajaan Sriwijaya memeluk agama Islam atau ingin mempelajari agama Islam dengan meminta golongan-golongan wali-wali daripada Arab. Kita boleh melihat kepada surat yang diberi daripada Raja Seri Indrawan kepada Khalifah Umar Abdul Aziz di tanah Arab. Sebenarnya kalau kita tengok pada kerajaan Melayu Melaka, ia mendapat sokongan agama Islam ni dapat sokongan pula. Dia lebih kepada penerimaan yang baik oleh kerajaan Melayu terutamanya apabila Sultan ataupun waktu tu dipanggil sebagai Raja sebelum dipanggil Sultan. Apabila Raja menyambut baik agama Islam dan memeluk agama Islam, sejurus itu ramai masyarakat Melayu mula menerima agama Islam kerana patuhnya mereka kepada raja mereka. Ini menjadikan sebagai faktor utama macam bagaimana secara pesatnya kerajaan betapa pesatnya masyarakat Melayu menerima agama Islam. Okey. Selepas itu kita boleh tengok tiga salah satu di antara faktor yang penting penyebaran agama Islam ialah melalui pedagang. Ada yang mengatakan pedagang ini dikategorikan ada yang datang daripada China, ada yang datang daripada India dan ada yang datang daripada tanah Arab, menyebarkan agama Islam. Ada yang berkahwin dengan gadis tempatan. Ada juga kata pepatah orang Arab, tangan kanan sebagai tangan kanan berdagang, tangan kiri menyebarkan agama Islam. Contoh-contohnya kita boleh tengok daripada pengaruh agama Islam seperti masjid, pencampuran di antara sistem adat, cara peradatan dalam Melayu. Ada yang pencampuran dalam agama Islam dengan orang Melayu hampir tidak boleh dipecahkan. Boleh dikatakan sebagai semua orang Melayu atau sebahagian besar daripada Melayu menerima agama Islam dengan baik. Selepas itu, kalau kita tengok balik secara perundangan dan politik, orang Islam, orang Melayu, Raja Melayu masih jadi sebagai pemerintahan teokrasi, dipandang sebagai ketua agama
Mereka dipanggil sebagai Khalifatul Mukminin atau ketua agama Islam ataupun Amirul Mukminin setahu saya. Ketua agama Islam kan. Kalau tengok kerajaan perundangan dan kerajaan mereka, agama Islam mempengaruhi besar dalam adat-adat Temenggong, adat pepatih. Undang-undang juga undang-undang mereka dalam hukum adat Melayu, hukum Melayu Melaka, Undang Laut Melaka dan beberapa undang-undang mereka yang lain mempunyai hukuman dan balasan yang boleh dikatakan sebagai undang-undang syariah, seperti kalau hukum hukum berzina, boleh katakan sebat 100 kali. Hukuman antara orang Melayu ni, kerajaan Melayu Melaka, hukum syariah dia, hukum kerajaan mereka boleh dikatakan sama kerana dipengaruhi oleh agama Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syamimi Najwa binti Muhammad Syaharuddin dan nombor matrik saya ialah 23 DRM20F1001. Hari ini saya akan menceritakan tentang politik dan perundangan. Antara kesan dan pengaruh Islam terhadap politik ialah pengislaman raja-raja yang turut berlakunya pengaruh Islam dalam sosiopolitik di alam Melayu. Dalam aspek politik, sistem dan konsep raja dalam agama Hindu-Buddha iaitu dalam konsep Dewa Raja telah bertukar kepada sistem dan konsep Sultan dalam Islam. Di dalam politik yang berteraskan agama Hindu pula, raja ini dianggap sebagai bayangan Tuhan ataupun Dewa Raja, manakala dalam Islam pula raja adalah manusia biasa tetapi diberikan kemuliaan kerana peranannya sebagai ketua agama dan pentadbiran. Seterusnya, kedatangan Islam secara tidak langsung telah memperkenalkan sistem pentadbiran secara kesultanan di rantau ini. Sultan juga merupakan ketua tertinggi bagi melindungi agama dan adat, malah Sultan juga bertanggungjawab menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi negara bagi mendapatkan berbagai-bagai keistimewaan dan kemudahan dari segi penyebaran pentadbiran dan pelaksanaan hukum-hukumnya. Sultan bertanggungjawab memperkenalkan dan melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum syariah Islam dalam pentadbiran bagi menjamin keadilan dan kesaksamaan. Hal ini kerana hukum kanun Melaka dan hukum laut Melaka adalah antara contoh undang-undang Islam yang bertulis mengandungi hukum syariah Islam yang telah dikuatkuasakan dan dilaksanakan di dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Pelaksanaan sistem mufti atau alim ulama sebagai penasihat sultan telah menggantikan para sami yang menjadi penasihat sultan. Malah, sultan atau raja telah dianggap sebagai khalifah iaitu pengganti Nabi. Agama Islam telah menjadi agama rasmi dalam kebanyakan negara serta undang-undang Islam telah dijadikan undang-undang negara. Akhir sekali, bermula dari Kerajaan Melaka, undang-undang Islam telah bertapak di Kedah, Terengganu dan negeri-negeri lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Umairah binti Mios Hazali, nombor matrik F1029 dan dari kelas TRM 1A. Hari ini saya akan membincangkan tentang kesan-kesan kedatangan Islam dalam sosio budaya dan ekonomi di Malaysia. Yang pertama, pengaruh agama Islam dalam pengelembagaan Malaysia. Kedatangan Islam dalam Malaysia telah menyebabkan telah mencorakkan kehidupan bermufakat dalam masyarakat serantau. Salah satu daripada kesan
di Malaysia ialah Malaysia menjadi sebuah negara yang bermasyarakat dan berpegang teguh kepada undang-undang dan perlembagaan di Malaysia. Yang kedua, pengaruh Islam dalam pendidikan. Bangunan institusi pendidikan banyak dibina seperti madrasah, sekolah agama Islam dan institusi-institusi tinggi yang berteraskan Islam. Lepas tu aspek ilmu yang diajar iaitu usuluddin, fiqh dan tasawur diajar oleh kebanyakan bangsa Arab, Turki dan India kepada penduduk tanah Melayu pada zaman dahulu. Jadi sekarang jadi disebabkan itu banyaklah sekarang banyak ustaz macam tu sebab adanya institusi-institusi Islam yang menaraf mereka sebagai ustaz dan ustazah. Walaupun itu dikatakan sebagai pendidikan formal, pendidikan tidak formal juga seperti kecergasan, cara berfikir amal tetap diterapkan dalam diri seorang Muslim sebab takkan kita nak seimbang satu je macam pasal dunia, pasal akhirat je. Mesti kita nak tahu pasal duniawi juga. Jadi kita kena seimbangkan dia. Lepas tu ketiga, pengaruh Islam dalam sistem bahasa. Pada zaman dahulu, pada zaman tanah Melayu sebelum kedatangan Islam, Malaysia, tanah Islam ni menggunakan bahasa dominan iaitu bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa dan Melayu kuno. Saya tak tahu macam mana bahasa dia tapi saya pernah dengar lah Jawa. Okey, lepas tu bahasa Sanskrit digunakan sebagai bahasa ilmu, iaitu macam contoh dalam buku dalam dia nak menulis semua dalam bahasa Sanskrit. Lepas tu selepas kedatangan Islam ni banyaklah mereka mengubah dan menjadikan agama Islam sebagai bahasa Arab sebagai bahasa perantaraan. Okey, yang keempat, pengaruh agama tamadun Islam dalam segi kebudayaan. Yang pertama, dia ada 5. Okey, dia ada 5. So saya bagi tahu salah satu. Yang pertama, kesenian. Kesan kedatangan Islam ialah perkembangan tulisan kaligrafi. Macam dulu mungkin masa zaman dulu tak guna menulis kaligrafi. Okey. Dan bila datangnya Islam banyak menggunakan kaligrafi. Lepas tu banyaknya pembinaan masjid-masjid dan makam dan batu nisan digunakan untuk menandakan macam kat mana orang tu mati. Macam sebagai penanda untuk macam waris datang untuk nak ziarah. Jadi menggunakan batu nisan tu senang untuk kita nak kenal pasti kat mana. Okey, yang kedua ada istiadat. Sebelum kedatangan Islam, orang tanah Melayu ni mengamalkan ada istiadat Hindu Buddha. Macam kita tahu Hindu Buddha ni macam
lebih kepada agama Siam, macam Siam. Jadi agama Siam tu macam banyak, bukan tak betul, tapi macam banyak sesat. Okay, macam banyak tak betul dan betul. Okay, lepas tu selepas kedatangan Islam, datangnya Islam tu, mereka mengikut langkah dan kata-kata raja mereka untuk memeluk Islam. Seperti yang saya baca, memang macam tu sebab mereka percaya kepada daulat raja. Macam kalau raja tu marah, macam daulat dia marah lah, maka rakyat itu akan disumpah. Bukan disumpah, macam terkena bala daripada raja tu. Okey, yang keempat, cara hidup. Okey, cara hidup. Sebelum kedatangan Islam, mereka mengamalkan ideologi penjajah, macam komunis lah, macam tu. Sebab yelah, macam kita tahu Hindu Buddha ni macam penjajah kan. So jadi lepas kedatangan Islam ni, mereka lebih rasional dan berfikiran terbuka untuk bergabung, untuk bersepakat bersatu padu untuk mengubah cara hidup mereka yang dulu kepada yang sekarang. Okey, yang kelima, nilai dalam masyarakat. Sebelum ni tak ada kata sepakat, macam suka bergaduh, ada pertelingkahan, ada pergaduhan, macam tu lah. Lepas tu, selepas kedatangan Islam ni pula, mereka jadi lebih patuh kepada undang-undang yang ada. Yang biasanya undang-undang ni digubal oleh raja kan. Jadi mereka takut untuk durhaka kepada raja, sebab raja daulat tu yang tadi. So mereka bersatu padu dan bermuafakat untuk contoh mengadakan sesuatu majlis, seperti majlis menyambut tetamu, macam itulah. Okey, tadi tu saya bincangkan pasal sosio budaya. Jadi sekarang saya nak bagi tahu pasal ekonomi, kesan kepada ekonomi. Okey, kesan kedatangan Islam yang pertama ialah dari segi perdagangan. Yang pertama, perdagangan kan. Okey, disebabkan datangnya Islam, of course dia datang daripada pedagang. Agama Islam tu datang daripada pedagang. So pedagang yang datang dah Islam. So yang kat tanah Melayu ni tak Islam. So yang orang Arab tu menyebarkan agama Islam, dan pada masa yang sama melakukan perdagangan untuk menambahkan sumber rezeki mereka. Lepas tu disebabkan aktiviti dan kedudukan Melaka yang strategik, iaitu di tengah-tengah perjalanan antara seperti daripada timur ke barat, macam daripada Arab dia nak pergi China, tapi dia ambil jalan pendek untuk lalu dekat Selat Melaka. Jadi semua pedagang yang nak melintas daripada jalan nak berdagang tu mesti akan melalui Selat Melaka. So jadi berlakunya perdagangan kat situ. Yang kedua, wujudnya mata wang untuk memudahkan urusan jual beli antara pedagang. Lepas tu disebabkan negara tanah Melayu dulu dan sekarang sebenarnya
banyak biji timah. So mereka menggunakan biji timah untuk menjadikannya sebagai satu mata wang untuk pertukaran barang. Biasanya berbentuk bulat dan beratnya 1 kati 8 tahlil. Okay. Lepas tu setiap negeri tak sama. Contoh macam Johor dia ada mata wang sendiri. Macam dia menggunakan timah berbentuk bulat atau bersegi 6. Kat Kedah ada ayam yang hinggap di atas cincin. Dia boleh patah-patah dan boleh digunakan secara berasingan. Boleh berasingan. Lepas tu Kelantan ada mata wang emas. Sebab Kelantan banyak emas dulu. Okey. Yang terakhir iaitu percukaian. Disebabkan banyak datangnya pedagang-pedagang daripada luar. Jadi Melaka ni fikirlah. Dia fikir apa kata kita macam mengutip dana. Macam dana untuk memajukan lagi Melaka dan membesarkan lagi pelabuhan mereka. So bayaran percukaian ni dibuat oleh pemerintah iaitu raja terhadap aktiviti perdagangan dan barang-barang tertentu. Okey. Okey, sebagai contoh, cukai di Melaka. Contoh kita beli barang, kita kena bayar dulu. Tapi kalau orang tak cukup duit, macam tak cukup mata wang, so dia boleh hutang. Tapi kalau dia lepas hutang tu, dia kena bayar dulu hutang dia. So selepas dia dah bayar tu, baru dia boleh beli benda lain. Lepas tu golongan wajib, macam sekarang lah, golongan kaya wajib untuk bayar zakat. Biasanya zakat ni diberi kepada orang yang memerlukan sebagai satu bantuan. Sekian daripada saya, Siti Mariam binti Mia Sazali. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Arif Daniel bin Muhammad Rozaidi dari DRM1B. Nombor matrik saya ialah 1030. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pengenalan agama Hindu dan Buddha. Sebelum kedatangan pengaruh dan kebudayaan India, masyarakat di Asia Tenggara sudah mengembangkan budaya sendiri sejak zaman logam lagi. Antara kepercayaan yang dianut kepada ketika itu ialah kepercayaan animisma, iaitu kepercayaan bahawa semua benda hidup dan fenomena alam yang bergerak mempunyai roh yang mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua ialah kepercayaan animatisma, iaitu kepercayaan bahawa semua benda mati mempunyai semangat yang sakti. Hanya daripada abad ketiga Masihi, masyarakat tempatan mula menerima dan mengamalkan adat kebudayaan India dalam kehidupan mereka. Cara penyebaran agama Hindu dan Buddha yang pertama adalah melalui golongan kshatriya, iaitu golongan bangsawan atau tokoh masyarakat sama ada askar ataupun raja. Golongan ini menyebarkan agama Hindu dengan cara membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara. Yang kedua ialah golongan Brahmin. Golongan Brahmin ialah cendekiawan agama Hindu atau Buddha yang menguasai ilmu, pengetahuan, adab dan adat keagamaan. Pada waktu dahulu, pada umumnya, golongan ini terdiri daripada golongan pendeta dan ahli agama. Mereka menyebarkan agama ini dengan cara mengajarkan agama Hindu atau Buddha kepada masyarakat-masyarakat di Asia Tenggara pada waktu itu. Yang ketiga ialah golongan Vaishya, iaitu golongan yang bertanggungjawab menguruskan urusan ekonomi dan bisnes.
Golongan ini menyebarkan agama Hindu atau Buddha dengan membawa agama tersebut daripada negara mereka, berdagang dan menyebarkan agama tersebut di pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara. Yang keempat adalah dengan cara menerapkan agama Hindu dan Buddha dan kepercayaan-kepercayaan dalam kepercayaan masyarakat ketika itu yang dapat disesuaikan oleh masyarakat tempatan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Syafiqah binti Azrul Fazli. Nombor matrik saya ialah F1012. Saya ingin membentangkan tentang kesan pengaruh agama Hindu-Buddha dalam pentadbiran. Yang pertama ialah Dewa Raja. Dewa Raja merupakan bayangan Tuhan di bumi yang turut memiliki kuasa sakti. Gelaran Raja mula digunakan selepas kedatangan pengaruh agama Hindu-Buddha. Yang kedua, kedudukan Raja. Raja mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam kerajaan. Yang ketiga ialah kuasa mutlak. Raja mempunyai kuasa mutlak dalam segala hal pentadbiran seperti tentera dan hubungan luar. Yang keempat ialah undang-undang. Segala perintah Raja merupakan undang-undang yang patut rakyat patuhi. Yang kelima ialah derhaka. Rakyat takut untuk mendahaka kepada Raja kerana menganggap Raja ialah bayangan Tuhan di bumi. Yang keenam ialah pertabalan. Upacara pertabalan diadakan mengikut adat resam orang Hindu oleh golongan Brahma. Yang ketujuh ialah order kosmos. Raja berkuasa terhadap seluruh alam sekitar. Okey, sekarang saya nak membentangkan tentang pentadbiran Sriwijaya. Dalam pentadbiran Sriwijaya terdapat 4 kumpulan anak raja iaitu Yuva Raja, Pratiyuva Raja, Raja Kumara dan Raja Putra. Seorang daripada anak raja boleh menjadi raja kecuali Raja Putra kerana merupakan anak gundik. Di bawah anak raja ada senapati. Senapati ialah ketua pentadbiran pusat. Seterusnya, daerah ditadbir oleh golongan datu iaitu Pavanda dan Bupati. Pavanda merupakan orang yang berketurunan raja dan Bupati ialah orang kaya. Golongan datu yang mentadbir daerah itu dilantik sendiri oleh raja. Seterusnya ialah kesan-kesan agama Hindu-Buddha dalam kesenian dan kesusasteraan. Yang pertama ialah monumen candi. Candi merupakan tempat beribadat bagi agama Hindu-Buddha. Ianya juga tempat memperingati orang ternama seperti raja dan peristiwa-peristiwa penting. Ianya juga tempat penyimpanan abu jenazah raja serta keluarganya. Candi juga merupakan patung dewa bagi sesebuah kerajaan awal dan melambangkan keagungan seseorang raja berdasarkan kehebatannya dalam seni bina. Akhirnya ialah pengaruh bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit digunakan pada batu bersurat untuk menjelaskan keturunan raja dan juga digunakan untuk amaran raja supaya rakyat tidak menderhaka kepada raja. Bahasa Sanskrit juga meningkatkan pencapaian intelek masyarakat kerana batu-batu bersurat mempunyai maklumat tentang undang-undang dan pemerintahan raja. Juga membuktikan masyarakat tempatan mempunyai kemahiran yang tinggi untuk memahami tulisan pada batu-batu bersurat. Diorang menggunakan bahasa yang ini untuk berkembang menjadi bahasa ibu dan komunikasi di Asia Tenggara. Sekian dari saya, terima kasih.